Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk topik yang kedua dalam Maths. Ini tajuk dia adalah quadratic function. Boleh? Okey, cikgu nak cerita sikit. Sebelum ni, silibus KBSM, kamu sekarang KSSM kan? KBSM, ni KBSM ya, cerita pasal yang sebelum ni. Kita ada topik kedua, dia akan jadi quadratic equation. Saya kata dia macam ni ya. Dan topik kedua dia, tiga dia adalah quadratic function. Tetapi kerajaan Malaysia kan, peka kan beberapa perkara. So dia dah combinekan. Ini bermaksud benda ni dia perlu digabungkan untuk mendapat dia punya keserasian di dalam topik ni. So dia tinggal satu sahaja. Silap ni, quadratic function, betul lah. So dia cuma ada sekarang ni quadratic function sahaja. Nampak tak? Inilah yang kita ada sekarang. Tetapi di dalam dia, tengok subtopik nombor 1. Dia dah ada quadratic equation. Dan juga linear inequality. Quadratic inequality. Boleh faham? So sekarang ni, kita ada kerja yang berat lah. Sebab topik ni dia agak berat sikit. So kamu kena faham daripada A sampai Z. Apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu sampaikan ni, cuma pemahaman kamu sahaja. Around 60% sahaja. Kamu kena faham tu. Yang lain semua kamu kena bergantung kepada latihan yang sangat banyak. Sebab kamu akan jumpa banyak soalan. Kalau cikgu nak tunjuk semua soalan, semua jenis soalan pun, kebat punya soalan, kita tak akan ada masa yang banyak. So sekarang ni kita kena strengthen our root, our punya basic concept about quadratic. Quadratic itu yang paling penting. Boleh kita padam saat ni? Kamu dah faham yang itu? Kita akan gabungkan. So hari ni insyaAllah lesson kita yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan 2.1 sahaja. Quadratic equation and inequality. Okey, sebelum cikgu masuk lagi lanjut, lagi dalam, kita digging ataupun kita korek-korek ke dalam. Cikgu nak tanya soalan satu. Satu soalan. Soalan satu pula. Satu soalan. Apakah dia kuadratik? Kamu kena faham yang ini. Kalau kamu tak dapat tahu kuadratik itu apa, apakah bentuk arm dia, contoh kan, kamu tak tahu, kamu akan menjadi susah. Kamu kena faham dahulu. Sebab dalam MX ni dia kena faham. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Kamu kena tanya banyak sangat benda. Kalau tak tahu boleh tanya cikgu. Cikgu cuba terangkan apa yang cikgu ada lah. Okey, first kali kuadratik. Senang sahaja, sebenarnya dia adalah, apa dia? Cuba kita cikgu apa dia? Kuadratik ni adalah kuasa 2. Macam mana tu cikgu? Okey, inilah dia. X kuasa 2. Bila nampak je ada X kuasa 2 dalam persamaan kamu ataupun in your equation, dia akan membentuk kuadratik. Boleh? Okey, dia kuadratik. Dia akan ada kamu akan jumpa 2. Satu yang X kuasa 2. Satu lagi kamu akan jumpa macam mana? Kamu akan jumpa negatif X kuasa 2. Okey, sebelum ni kita belajar lower form apa? Dia cuma linear equation sahaja. Linear equation, quadratic equation. Nanti kamu akan jumpa higher level cubic. Nanti kamu akan cuba. Kamu akan jumpa juga reciprocal. Okey, cikgu akan tunjuk. Kalau linear equation, dia akan jadi X sahaja. Dia akan ada satu lagi, negatif X sahaja. Okey, kalau cubic, dia akan ada positif, kuasa 3. Ini sebagai knowledge sahaja. Cikgu bagi tahu. Bentuk graf dia kita kena tahu. Yang ini dia akan jadi 1 over X. Positif lah dulu. Okey, kita buat positif dulu. Dan satu lagi kita akan jumpa negatif 1 over X. Okey, daripada 4 ni, apa benda yang kamu perlu tahu sekarang adalah bentuk graf dia terus bermain di fikiran kamu. Kena ada terus di fikiran kita. Bila nampak dia linear, X positif, nampak ni positif, dia akan menghasilkan graf yang macam ni, straight line ke atas, naik bukit. Kalau kamu belajar gradient, dekatan 3, kamu nampak. Okey, kalau negatif macam mana cikgu? Dia turun bukit macam ni, gradient dia negatif. Okey, kalau quadratic equation macam mana? Dia akan bentuk apa? Straight line ke? No, kuasa 2 dia akan bentuk senyum. Bila cikgu sebut senyum, dia adalah positif. Okey, bila dia sedih, negatif, dia akan sedih. Allah, sedih pula. Okey, dia akan sedih. Bentuk dia macam tu. Okey, bila cubic, positif, dia akan bentuk apa ya? Contohlah, ni cikgu bagi tahu. Dia punya bentuknya S terbalik. Kamu akan jumpa bentuk macam ni. Contohlah macam ni lah. Macam ni. Macam ni, atas Cartesian plane, dia akan jadi macam ni. Macam mana? Macam ni. Kalau negatif macam mana pula? Dia akan jadi S, betul macam ni. Ini contoh kan? Sebab kita kena tahu, terus tergambar dia punya bentuk graf tu. Kalau reciprocal macam mana cikgu? Okay, kalau positif, reciprocal dia akan jadi macam ni. Ini contoh. Kalau negatif macam mana? Ini kamu kena faham betul-betul. Nanti kita ada banyak soalan berkaitan dengan benda-benda macam ni. Dia menggunakan konsep pemahaman kita terhadap graf tersebut. Okey,
Boleh faham? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Kamu ingat tak bentuk ataupun general form? Ini penting ya. Penting untuk kamu. General form of quadratic. Ni quadratic. Ini penting. Cikgu ada tunjukkan quadratic versus calculator. Kamu boleh tengok dekat situ. So sebenarnya dia adalah A X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini adalah dia punya bentuk general. Kamu kena ingat daripada sekarang, kena hafal. Senang saja. Dia kena ada sama dengan kosong. Boleh. Boleh. A ni represent dia, contoh lah macam ni. Cikgu bagi contoh. Ada orang tak nampak kan? Contoh. X kuasa 2. Cikgu masuk je. Tambah 3X tambah 5. Ni contoh Okey, daripada graf ni, nampak daripada persamaan ni ataupun daripada equation ni, kita boleh nampak terus dia adalah kuadratik. Dan kita dalam kepala kita kena tahu telah bentuk dia macam mana. Bentuk dia adalah senyum ke sedih? Senyum. Since dekat depan dia adalah positif. Kalau nak cikgu ubah sikit soalan ni, kita ubah dia. Okey, kita tambah negatif. So, graf dia sebenarnya akan membentuk satu senyum. Intercept dia kita tak payah fikir dulu. Kita tahu dia punya bentuk dulu sahaja. Kat mana kedudukan sebenar dia nanti kita akan belajar. Melukis graf dekat quadratic function ada ajar macam mana nak melukis graf dengan betul. Okey, boleh nampak yang tu? Cikgu go slow and steady. Kena faham yang ni dulu. Sangat penting dalam kuadratik. Dan cikgu nak kamu faham. Okey, ada orang cakap juga macam ni. Kalau ini nilai A, ni nilai B, ni nilai C. Okey lah, contoh dia ada macam ni. X kuasa 2, dia ada nilai B sahaja, 3X. Adakah dia kuadratik? C dia kosong kan? Kosong dia maknanya tak payah tulis lah dekat sini, tak payah tulis. So adakah dia kuadratik? Ya, masih lagi kuadratik sebab dia ada kuasa 2. Contohlah, cikgu nak bagi satu lagi soalan. Kalau A dia kosong, contohlah kosong X kuasa 2 tambah 3X tambah 5 sama dengan kosong. Kosong darab dengan apa-apa nombor, dia akan jadi kosong juga. So dia akan tinggal ini sahaja. Adakah dia kuadratik? No, kuadratik kena ada kuasa 2 sahaja. Sekarang ni tak ada. Sini akan jadi membentuk satu garisan linear sahaja. So this one is not a quadratic. So dalam kuadratik, sebab itulah dekat general form ni, kamu nampak kamu tengok tu, cuba padam. Kat general form ni, Sekejap. Okey, kat general form ni, dia akan ada tulis general form macam ni. Dan dia akan tulis dekat sini, A tak boleh letak sama dengan kosong. Kalau dia jadi kosong, dia tak akan jadi kuadratik. Dia akan jadi linear equation sahaja. Boleh? Okey, done tak ada masalah. Cikgu slow sikit. Okey, dah faham bab ni. Kita nak pergi go through. Jadi sekarang kita akan fokus kepada kuadratik saja. Sebab topik pun kuadratik sebenarnya. Yang lain tu untuk pemahaman kamu sahaja. So kita akan pergi ke bawah sikit. Okey. Sekarang ni kita nak tahu dia punya roots. Apakah itu roots? Okey, kita boleh guna tak ayat ni? Okey, kita guna ini boleh. Kita padam balik ini. Kita guna balik ke empat-empat ni. Empat benda yang penting pada cikgu lah. Dan pada kamu sebenarnya sangat penting. Kita pakaikan ingat roots. Kita ingat roots. Okey, roots ni apa? Dia ni adalah nilai X. Root adalah nilai X. Okey, root ni adalah nilai X. Ataupun kita punya faktor hasil jawapan kita. Contohlah, X kita buat linear dulu ya. X sama dengan tolak 3 sama dengan 8. So dia akan jadi X sama dengan berapa ni? X sama dengan 11. Betul? So inilah ini maksud dia roots. Ataupun X. Okey, boleh faham? So, bila linear equation, dia ni power berapa? Power 1 kan? Power 1 kan? Kalau power 1, dia akan menghasilkan satu jawapan sahaja. Inilah jawapan dia. Okey, kalau kuadratik, contoh X kuasa 2. Contohlah X kuasa 2 tambah 3, X tolak 5. Contoh. Contoh ni contoh. Cikgu malas nak fikir contoh yang betul. Sekarang kita ambil contoh saja. Sekarang ni kuadratik. Apakah hasil X dia nanti? Nanti kita akan dapat hasil X dia mesti ada 2. Ni X1, ni X2. Nak tulis X sahaja pun boleh. Memang kita tahu dah. Kalau kuadratik memang ada 2 jawapan. Sama juga macam kuasa 3. Ni kuasa 2 tadi dah settle. Kalau kuasa 3 ada berapa jawapan? Dia ada 3 jawapan. X1, X2 dan X3. Kamu kena faham yang tu. Boleh? Ni cikgu tunjuk contoh roughly. Itulah dia nilai roots. Okey. Yang paling penting sekali nak mencari roots adalah dia ada 2 kaedah. Sebenarnya ada 3 kaedah. KBSM dulu. Ni KBSM cikgu tulis. Dia ada kaedah factorization. Dia ada kaedah apa? Using formula. Dan satu lagi dia ada kaedah completing the square. Kamu boleh pilih mana sebenarnya completing the square. Dia KBSM dulu. Yang ni untuk KBSM dia ada 3 cara. Yang dia ajar kepada kita. Formula dia apa cikgu? Okey, formula dia cikgu tulis dekat sini lah. Boleh. Formula dia adalah cikgu tulis dekat sini. Formula dia X sama dengan negatif B plus minus square root B pula. Sebut B, sebetulnya 4B square minus 4AC bahagi dengan 2A. Ini formula dia.
Completing the square ni dia ada cara dia nak buat. Nanti cikgu akan tunjukkan. Kalau dia minta dalam completing the square, kita buatlah kaedah factorization ni macam ni je lah. X tolak 3, X tambah 4 contoh sama dengan kosong. Ini kaedah factorization. Ini untuk KBSM Okey, untuk kamu punya syllabus, dia dah buangkan cara ini. Sebab kamu boleh guna je cara dua sini. Maknanya dia jadi senang untuk kita fikir. Tak payah fikir banyak-banyak benda. Okey, so kita hari ni, kita akan fokus kepada cara teknik untuk mencari root, menggunakan kaedah formula, dan juga completing the square. Okey, boleh kita teruskan. Semua kuadratik tak ada kena-mengena dengan benda lain. Ini adalah kuadratik. Ingat formula ni, B, negatif B, plus minus B square minus 4ACE, square root, over 2A. Ini kamu kena ingat. Dekat dalam SPM memang ada formula ni, memang ada dekat depan sekali muka surat depan. Dia akan bagi formula. List of formula memang ada. Okey, sekarang kita go through lagi. Okey, kita bagi contoh, boleh? Kita bagi satu equation yang mudah dulu untuk kita selesaikan. Untuk kita cari dia punya roots. Okey, cari dia punya roots. Roots tu maksudnya solve. Solve pun root. Faham tak? Bila dia cakap solve the quadratic, contoh. So, bermaksud dia nak nilai X lah. Okey, contoh macam ni lah. Dia kata solve. Dia bagi satu quadratic equation X kuasa 2 tambah X tolak 12 sama dengan kosong. Bermaksud dia nak nilai roots lah. Tak payah cakap pun tahu. So, macam mana kita nak selesaikan? So, sekarang ni, kita kena susun kita punya equation menjadi bentuk apa? General form. Yang tadi tu, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, sekarang dah sama dengan kosong. Khalas yang ini. Yang lain tak ada masalah. Kita kena tentukan apakah nilai A, apakah nilai B, dan apakah nilai C dalam kita punya equation. So, A adalah di depan X kuasa 2. Adalah 1. Cikgu tulis. B adalah apa? B adalah, ambil yang ni semua. Adalah 1. C adalah negatif 12. Boleh? Faham tak? Faham kan? Tak ada masalah. So, kita masuk je sekarang. Kita using the formula dulu. Kita using formula dahulu. Okay? Ini basic kita nak faham dulu. So, kita masuk je formula. Formula tadi X sama dengan B, negatif B, plus minus. Plus minus ni macam mana? Nanti cikgu tunjuk square root B square minus 4AC. Bahagi dengan 2A. Okay, cikgu masukkan. Cikgu pakai pen merah. X sama dengan negatif B, negatif 1. Boleh? Sabi masuk nilai dia. Masuk je. Tambah, tolak, square root B 1 kuasa 2, tolak 4, A kita adalah 1, C kita adalah negatif 12. Bahagi dengan 2A. 2A berapa? 1. Okey. Sebenarnya daripada sini kan kita cakap kuadratik. Kuadratik akan menghasilkan dua roots. Betul? So, sebenarnya X yang pertama dia adalah yang positif. Kita ambil yang ni. Yang ni. Nampak tak? Ini ada dua kan? Kita ambil yang positif dulu. Dia akan jadi negatif 1. Tambah saja kita ambil. Square root 1 kuasa 2 1 tambah 4 12 48. Ni cikgu selesaikan terus. Bahagi dengan 2. X kedua pula berapa? X kedua adalah negatif 1 tolak pula square root. Ini sama je. 1 tambah 48 bahagi dengan 2A 1. Okey. Jadi macam ni kita selesaikan sendiri. Boleh? Negatif 1 square root tambah 49 bahagi dengan 2. Ini kita akan dapat negatif 1 tolak square root 49 over 2. Tentu kamu boleh tekanlah kalkulator sendiri. Kamu akan dapat jawapan. Inilah cara formula. Boleh? Cikgu tekan kalkulator dulu. Bahagi dulu. Kamu akan dapat. Ini sama dengan, kamu tekan kalkulator elok-elok. Tolong tekan kalkulator. Ini sama dengan 3. Yang sebelah sini negatif 1 tolak punca kuasa 49 bahagi 2. Negatif 4. So, jawapan dia X2, ini X2, ini X1, ini X1. Nak tulis X2, X1 pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tulis je X. X sama dengan macam ni, contoh. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu dah, dia punya jawapan akan jadi 2. Boleh, ini kaedah. Kaedah apa ni kita panggil? Ini adalah kaedah formula. Okey, kita teruskan lagi. Kita tulis ni. Macam ni kaedah formula. Okey, kita pergi kepada soalan lain pula. Kita ambil satu soalan. Okey, kita ambil yang ni. 2X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan 0. Okey, kali ni cikgu nak guna dua kaedah. Kaedah yang ni Sebab since kita cuma belajar kaedah formula dengan kaedah completing the square. Completing the square ni penting juga sebab ada soalan sekarang ni dah banyak dah famous dah. Completing the square. So, kamu kena bersedia untuk dua-dua soalan ni. Okey. Boleh? Sekarang kita sama-sama dengan cikgu boleh? Okey, kita ambil lah dia punya A. Kita tulis kat sini. A kita sama dengan 2. B kita sama dengan negatif 2. C kita sama dengan negatif 3.
Okey, kita buat kaedah formula dulu. Formula apa? X sama dengan negatif B plus minus square root B square minus 4AC. Bahagi dengan 2A. Kita masukkan sahaja dalam. Boleh? Negatif B. Dia akan jadi macam ni. Negatif B berapa? Negatif 2. Akan tulis macam tu. Tambah tolak square root B kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2. Tolak 4. A dia berapa? 2. C dia berapa? Negatif 3. Macam ni. Boleh? Faham? Masukkan 2. Dia akan jadi macam ni. So, ini akan jadi 2. Cikgu simplify sikit. Cikgu terus asingkan boleh? Atas ni tambah. Ini X1. Sini X2. 2 tambah dengan square root 4 tolak 4, 2, 8, 8, 3, 24. Macam ni nah. Ini 1, sini akan dapat 2 tolak square root 4 tolak 24. Okey, betul, tak ada masalah. So, akan jadi 4 dekat sini. Okey, kita akan find the root macam ni. So, kamu kiralah sendiri, kamu akan dapat jawapan. So, jawapan dia berapa? Satna, cikgu kira. Sambil-sambil tu kamu boleh kira lah. So, dia akan dapat. Kamu akan dapat yang dekat sini adalah jawapan dia ada 2 nanti. X, cikgu terus tulis 2. 2. 2. 2. So, kamu akan dapat jawapan 1.823. Biasakan menulis jawapan 4 significant figure. 1, 2, 3, 4. Ni dalam MX dia akan ulang banyak kali. Biasakan tulis 4 significant figure. Dan satu lagi adalah negatif 0.823. Boleh 28 boleh sini. 2, 8, 2, 29. Macam ni. Boleh juga. So, ini adalah 4 significant figure. Ni 1, 2, 3, 4 ni kan. Ni. Boleh. Ini maksud cikgu. Kamu nak menggunakan formula, memang kena buat begitu. Cikgu, ada orang tanya. Jawapan sama ke nanti bila kita guna kaedah formula dengan kaedah completing the square? Ya, jawapan dia sama. Kalau kamu guna kaedah factorization pun akan jadi sama sebenarnya. Okey, kita boleh guna kaedah completing the square boleh? Boleh. Okey, follow cikgu. Completing the square ni dia ada step dia. Kamu kena follow betul-betul. Okey, sekarang ni cikgu salin dulu. 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 ni cikgu salin okey. Okey, first kali cikgu step yang pertama untuk menyelesaikan completing the square ni, cikgu tak nak tengok nilai kosong. Cikgu nak jadikan dia ke sana. Bawa pergi sana. So dia akan jadi macam ni. Cikgu kena adjust sikit dia punya equation. Nampak? Boleh faham yang ni? Okey, syarat yang kedua pula, dia A dia tak boleh ada nilai. Dia kena nilai 1 saja. Dia tak boleh lebih daripada 1 maksudnya. 1 boleh, tak ada masalah. Kalau ada 1, abaikanlah. Tapi sekarang ni 2. So, macam mana nak buat? Cikgu kena bahagi dengan 2 semua sekali. Untuk cikgu dapat nilai A dia adalah 1. So, cikgu akan dapat X jadi 1 kan? Tolak dengan X kuasa 2 tolak X sama dengan 3/2. Nampak tak? Boleh nampak? Ini kaedah completing the square. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Okey, cikgu buat macam ni. X kuasa 2 tolak X. Cikgu tambah dengan satu nombor. 3/2. Cikgu tambahkan satu nombor. Kita tak nak mengubah pun kita punya nilai, kita punya bentuk sebenarnya. So, kita tambah kiri kanan. So, dia masih lagi balance sebenarnya. Kalau kita tambah 1, tambahlah 1 sebelah sana contoh. Okey, nak tambah apa cikgu di bahagian kotak tu? Okey, kita tengok kita punya soalan ni. Tengok daripada kita punya ini. Ini nilai B kita kan? Ini A. Ini tulis ni A. Ini B kita tadi. Ini C kan? Betul kan? Kita kena ambil B per 2. Ini memang formula dia. Macam mana cikgu? Okey, B dia berapa tadi? B dia sama dengan 1 kan? 1 bahagi dengan 2. Nampak tak? B kita 1 sekarang kan? Tak payah ambil dia punya ini pun tak apa. Sebab kita nanti nak kuasa 2. Bila kita kuasa 2 kan, dia tak payah pakai negatif dia. Sebab dia akan jadi positif. Boleh faham? Tak faham? Nanti cikgu tunjuk lagi completing the square yang lain. Yang ini nombor apa pula cikgu yang sama? Nombor yang sama juga kamu tulis kat sebelah kiri tu, kamu akan tulis kat sebelah kanan. Boleh? Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Okey, cikgu akan tukar bentuk yang ni. Cikgu akan jadi macam ni. X. Nampak betul? Kita ambil sign yang ni. Tolak 1/2 kurungan kuasa 2. Sama dengan 3/2. Yang ni kamu kembangkan terus. Dia akan jadi tambah 1/4. So, dia akan jadi 7/4. X tolak 1/2. Macam ni kamu akan dapat. Okey, kita belajar dulu macam mana. Kalau nak selesaikan X, kita kena bawa ini pergi sini. Betul, dia akan jadi square. Punca. Square root. Okey, ingat dalam X-math, dalam add-math, cikgu ulang sekali lagi, dia akan menghasilkan 2. Bila kamu puncakan ni, okey contohlah,
X kuasa 2 sama dengan 4. Berapa jawapan kamu? Sebelum ni kamu akan jawab X sama dengan 2 kan? Sebenarnya bila kita bawa je punca, dia akan menghasilkan macam ni nanti. Dia akan menghasilkan plus dengan minus square root 2. So jawapan dia akan jadi X sama dengan 2 dengan negatif 2. Ini konsep basic yang benda yang baru kamu kena faham. So dekat sini pun benda yang sama. So cikgu akan puncakan 7/4. Jawapan dia akan jadi plus minus, dia akan jadi X minus 1/2. Lepas tu dia akan jadi X sama dengan, ni X ada 2 kan, cikgu ambil lah X1, sini X2. X pertama dia akan jadi punca kuasa, cikgu ambil yang positif, 7/4 tambah 1/2. Sebab ini buat sini jadi tambah kan. So yang ini yang pertama. Yang kedua dia adalah, boleh nampak tak ni? Kalau tak nampak tu boleh ulang-ulang. 7/4 tambah 1/2. Cuba kamu tekan kalkulator sikit. Okey, cikgu tekan kalkulator untuk kamu nah. Okey, kita tekan 7 square root 7/4 tambah 0.5. Setengah. So dia akan dapat 1.823. Ini X1. X2 kamu akan dapat yang jawapan tadilah negatif 0.8229. Nampak tak jawapan dia sama? So sebenarnya dua kaedah ni penting untuk kamu faham. Bergantunglah soalan tu, kalau suruh pakai completing the square kamu pakai. Kalau tak pakai kamu pakai je formula. Sebab completing the square ni dia agak complicated sikit dan kamu kena faham. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni disebabkan tadi completing the square ramai cakap tak faham. So apa kata cikgu nak tunjuk kaedah completing the square untuk kamu. Boleh ke tak? Okey, bersedia ke tak dengan soalan? Okey, kita tengok contoh. Kita ambil contoh Mana ada contoh kat sini? Okey, kita ada sini. Kita akan tulis ni contoh kita. Kita ambil X kuasa 2 tambah 4x tolak 7 sama dengan kosong. Ini kita disuruh kita guna completing the square. Okey, sekarang kita tengok ada kosong. A dia pun 1, tak ada masalah. So kita terus buat X kuasa 2 tambah 4x. Tolong follow cikgu punya. So ini cikgu samakan dulu sama dengan 7 sebab cikgu tak nak ada kosong kat depan. So dia akan jadi macam ni. So apa kan step kedua adalah X kuasa 2 tambah 4x tambah dengan satu kotak. Tak apa. 7 tambah satu kotak. Kotak-kotak ni kena sama nilai dalam dia. Boleh cikgu tukar jadi pen merah pula. X kuasa 2 tambah 4x. Kita akan ambil nilai apa dalam ni? Siapa masih ingat? Kita ambil B kuasa 2. Ambil nombor 4 je. 4/2 kuasa 2. Buat macam tu. Lepas tu sebelah sini kita akan salin benda yang sama juga. 4/2 kuasa 2. Lepas tu nak buat apa? Tulis X. Ambil ini je. Ni tips je. Ini dengan yang ni saja. Kamu ambil. Kamu akan dapat X. Ambil tambah ke tolak? Ni ambil daripada sini. Tambah. 4 bagi 2, 2 kuasa 2, 4 kan? Tak payah. Kita buat ambil ni je. Ini 4 bagi 2, 2. Itu baru kita kuasa 2. Yang ni terus kira sahaja. 7 tambah 2 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Macam ni. Akan jadi 11. Akan jadi macam ni. Okey, ada orang tak faham. Kenapa nak tukar jadi macam ni cikgu? Okey, sekarang ni tugas kita untuk menjadikan dia bentuk completing the square. Cuba kamu ambil ni. Ni, nampak ni? Cikgu hijaukan ni. Cuba kamu try kembangkan dia. Kamu akan dapat yang atas. Itulah, kita mengubah sahaja bentuk dia. Kita tak usik, tak tambah, tolak nombor dia tau. Kita cuma mengubah sahaja nombor dia. Okey, sekarang ni kita terus selesaikan. Kamu akan dapat berapa ni? Punca kuasa 11. Kan, ini bagi sini jadi punca akan jadi tambah. Tambah tolak. Lepas tu dia akan jadi X tambah 2. So, kamu akan dapat X1 sama dengan square root 11 tolak 2. Satu lagi. Negatif square root 11 tolak 2. Boleh, ini yang kamu akan dapat nanti. Nanti kamu akan dapat, yang ni dapat square root 11. Tolong tekan calculator square root 11. Tolak 2. Kamu akan dapat, sini akan dapat 1.317. Ini akan dapat berapa? Negatif 5.317. Boleh, ini kaedah completing the square. Boleh faham? Kita bagi lagi satu contoh. So completing the square ni dia quite tricky sikit. Okey, sekarang ni kita cuba betul-betul. X kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan kosong. Boleh? Okey, sekarang ni cikgu nak bawa sana dulu. Boleh? Okey, kita buat ni dulu. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x sama dengan 1. Boleh? Sekarang ni kita kena jadikan A kita ni A sama dengan berapa? A tu kita kena jadikan dia jadi 1. So apa kita nak buat? Bahagi berapa? Bahagi negatif 3. Ini kita bahagi semua dengan negatif 3. Baru dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi X kuasa 2. Boleh? Nampak? Cikgu slow-slow ni. Dia akan bahagi dengan negatif 3. Kamu akan dapat negatif 2X.
Bahagi dengan negatif 3 dapat berapa? Negatif 1/3. Ini kamu akan dapat nanti. So sekarang ni boleh kita proceed. Ya, kita boleh proceed. So cikgu salin dulu balik semula. Tolak 2x tambah dalam kurungan sama dengan tambah juga. Kita masukkan nilai dalam boleh. B berapa? 2 kuasa 2. Buat macam ni. 2/2 kuasa 2. Boleh ke tak? Boleh faham kan? B ni. B over 2. Tengok balik contoh yang atas ni kalau tak nampak. So kamu boleh selesaikan saja. Ini x tolak dengan 1. Jadi macam ni. Boleh nampak? Di sini akan jadi negatif 1/3 tambah dengan 1 kuasa 2. Kamu akan dapat positif lah. Kamu akan dapat 2/3. Lepas tu boleh selesaikan terus dia punya soalan. Boleh? Kamu akan dapat square root 2/3 tambah tolak kan? X tolak 1. Lepas tu kamu akan selesaikan. Kamu dapat X sama dengan 0.1835. Ataupun satu lagi X sama dengan 1.8165. Ini adalah kaedah completing the square. Yang mana completing the square cikgu? Dalam banyak-banyak ni sebenarnya bentuk completing the square adalah yang mana satu? Yang ini. Sebenarnya bentuk dia macam ni. X tolak 2/3 sama dengan 0. Inilah bentuk completing the square. Apa guna completing the square ni? Okey, cikgu pecah rahsia lah kan. Bentuk completing the square ni kuasa 2 kat luar. Okey, kuasa 2. Kita boleh tahu, contohlah, kita tanya soalan kamu Yang ni graf kita ni, graf positif ke negatif? Bentuk dia akan jadi macam ni. Ni bentuk dia macam mana? Oh, bentuk dia akan jadi sedih cikgu. Okey, betul, sedih. Sebenarnya daripada kaedah completing the square, kamu terus boleh tahu titik ni. Berapa titik ni? Apakah nilai dia, koordinat dia? Kamu terus tahu. Sebenarnya ini X kan? Sebenarnya X sama dengan 1. Sebab dia datang macam ni. X tolak 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. So, dia punya koordinat X dia adalah 1. Dan koordinat Y dia adalah ini semua sekali. Negatif 2/3. Boleh faham? So, itu berkaitan dengan completing the square. Okey, ada apa masalah lagi? Cikgu kena teruskan sebenarnya lagi ni. Sebab kita nak habiskan 2.1 walaupun panjang. InsyaAllah kita cuba faham. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ini. Dia dah bagi root. Tapi macam mana kita nak jadikan dia quadratic equation? Ingat quadratic equation terus ingat ni je. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini je quadratic equation punya general form. So, macam mana sekarang? Okey, cikgu bagi tips kat kamu. Dia ada dua cara yang cikgu suka guna. Okey, cara yang pertama macam mana? Yang ni, kaedah dia, root dia ada 3 kan? Root ni maksud dia x lah. X sama dengan... Ya, kecilkan sikit. Terlalu besar. Sakit mata cikgu. Okey, ni x sama dengan 3. Satu lagi, x sama dengan negatif 5. Okey. Sebenarnya cara ni, ini cara yang pertama cikgu tunjuk kamu. Sebenarnya dia ada dua cara. Ini cara faktor. Yang ni adalah cara sopo. Ini kita akan gunakan. Dalam buku dia tunjuk kaedah sopo saja. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, sekarang kita nak guna kaedah yang mudah. Tanpa belajar admath pun kita boleh jawab sebenarnya. So, root dia adalah ni. Cikgu pecahkan. Ini positif kan? Cikgu akan jadikan tolak 3. Ini negatif. Dia akan jadi x tambah 5. Okey. Lepas tu cikgu kembangkan biasa. X kuasa 2. X tambah 5. X tolak 3. X tolak 15 sama dengan 0. X kuasa 2 tambah dengan 2x tolak 15. Macam ni. Boleh nampak tak ni? Ini cara yang mudah orang cakap. Ni example number 3. Kamu akan dapat inilah dia punya equation dia. Ataupun kamu boleh menggunakan kaedah sopo. Sopo ni apa? Okey, so ni adalah sum. Tak nampak Okay, kita padam. Sopo. Sum of root. Hasil tambah dua roots. Tu maksud dia. Yang ni product. Product adalah darab of root. Maksud dia adalah hasil darab kedua-dua root tersebut. Okey, sekarang kita nak guna kaedah sopo. Okey, sebenarnya kaedah sopo kita tulis dulu. Dia punya ni. Dia punya sopo bermaksud dia punya x1 adalah 3. x2 dia adalah negatif 5. Boleh? Okey, sekarang kita terus buat sopo. Apa itu sopo cikgu? Okey, kita buat so dulu. Tak apa, relax. So tu cikgu cakap tadi apa? Sum of root. Sum tu kita tambah lah. Faham tak? Tambahkan dua-dua root ni. Ni dengan ni kita tambahkan. Dia akan dapat berapa? Negatif 2. Tambah Okey, tambah. Tak nampak kan? 3 tambah dengan negatif 5. Dia akan jadi 2. Negatif 2. Po pula apa cikgu? Po adalah produk root. Darabkan 2. Dia akan jadi negatif 15. Boleh nampak tak ini? Kan? Boleh nampak kan? Okey, kamu kena tahu general form of sopo pula. Senang je, tak susah. Dia macam ni general form dia. X kuasa 2. Boleh nampak? Tolak, bukan tambah tolak. So, X tambah
por sama dengan kosong. Ini dia punya general form untuk so por. Sangat penting lah. Okey, sekarang ni cikgu saya dah dapat dah dia punya nilai so, nilai por. Masukkan je lah. X kuasa 2 tolak so berapa? Negatif 2. Salin balik. Ini jadi negatif 15. Ini tolak-tolak kan jadi apa cikgu? Jadi tambah lah sayang. Okey. Nampak tak jawapan cikgu sini? Sama tak dengan sini? Okey. Dia sebenarnya yang bagian faktor ni ada benda yang kita boleh pakai dan ada yang tak boleh pakai. So, cikgu cadangkan semua kamu bergantung kepada sopong. Boleh? Okey. Ada masalah yang ni. Kamu boleh hadam dulu. Tak apa, kamu slow-slow nampak. Okey, seterusnya kita pergi example nombor 3. Itu example nombor 3. Kita pergi example nombor 4. If alpha and beta are the roots. Dia tak bagi pula nilai roots dia. Okey, so kita buat macam ni. X1 sama dengan alpha. Macam cikgu buat tadi lah. X2 sama dengan beta. Buat je macam ni. Kita dah tahu nilai dia berapa. Dia suruh kira. Dia dah bagi quadratic equation dia sama dengan ini. Cikgu salin dulu. Cikgu tunjuk nanti kita akan tunjuk semua ni. Form a quadratic with a following roots. Dia suruh kita buat quadratic yang baru menggunakan root yang ini, root yang ini, root yang ini. Yang ini kita panggil adalah yang asal. Okey, cikgu kotakkan. Boleh? Okey, sekarang ni kita guna kaedah sopo. Sopo. Kita taruh ni sikit. Okey. Guna kaedah sopo. Ingat, nampak je macam ni memang guna kaedah sopo. So, por kat sebelah kanan cikgu tulis. So, sama dengan apa tadi? Sum of root. Alpha tambah beta. Dia tak bagi nombor kan? So, sekarang ni susah sikit lah kan? So, tak apa. Kita make it easy je sebenarnya. Kita buat je. Boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh? Okey, bagus. Kalau dah faham, okey. Satu lagi kamu kena faham. So, sama dengan negatif B over A. Por pula, kamu kena faham satu benda, satu formula dia dah bagi untuk memudahkan kita adalah C over A. Ambil apa? C kat mana cikgu? Ni kan bentuk dia. Okey, cikgu ubah sikit. Nak tengok ABC dia. So, 2X kuasa 2 tambah X tolak 4 sama dengan kosong. So, A kita adalah 2. B kita adalah A kita adalah 2. B kita adalah 1. C kita adalah negatif 4. Boleh dapat? Boleh kan? So, kita ambil sahaja gunakan formula ni. So, ni kena ingat ni ni satu benda yang baru. Dulu tak ada lagi. Dia tak perkenalkan kaedah mudah ni. Sekarang ni baru dah tunjuk dah. So, sebenarnya dia adalah sama dengan negatif B. B berapa? Negatif 1 over A berapa? 2. Boleh nampak apa cikgu tulis? Ini formula cikgu masukkan je dalam ni. Por pula adalah C over A. C berapa? Negatif 4 over 2. Ataupun kita boleh cakap dia adalah negatif 2. Boleh? So, ini yang kita dapat. Boleh nampak tak apa cikgu tunjuk kat sini? Boleh faham? Okey, sekarang kita dah dapat ini. Apa yang kita nak buat sekarang? Itu yang paling penting sebenarnya kan? So, sekarang ni, kita kena buat apa? Kita biarkan sahaja sampai sini. Ini kita punya basic. Ni original punya. Kita biar kat situ. Baru kita selesaikan soalan A. Boleh? Ikut cikgu. Yang ini pula, X1 dia sama dengan apa? Ini yang 2 root. Dia akan bagi 2 root ni lah. Ini sama dengan alpha tambah beta tambah 3. X2 dia adalah sama dengan beta tambah 3. Okey. Boleh faham yang tu? Terus buat benda yang sama juga. So. Tapi cikgu suka tulis macam ni. So new. So yang baru. Por yang baru. Sebab cikgu tak nak terkeliru dengan yang original dekat bahagian atas ni. Ni original Ni original. Original Sabahan. Okey. So yang baru adalah sum of root. Tambah je lah ni. Ni dengan ni tambah je. Alpha tambah 3 tambah beta tambah 3. Kamu akan dapat macam mana? Alpha tambah beta tambah 6. Betul? Tak buat por pula. Por adalah product of root. So alpha tambah 3 darab beta tambah 3. Kamu kembangkan dulu. Kamu dapat alpha beta. Lagi tambah 3 alpha. Betul lah? Ini dengan ni. Okey, tambah 3 beta tambah dengan 9. Lepas tu cikgu nak buat apa? Kita kena ambil hasil daripada original kita ni. Ini paling penting Ini cikgu buat. Okey. Kita boleh gantikan. Nampak? Alpha tambah beta sama dengan negatif 1/2. So cikgu dah tahu dah jawapan dekat sini. Alpha tambah beta ni sama dengan negatif 1/2 tambah dengan 6. So kamu akan dapat jawapan nanti. Kamu dapat 11/2. Por pula ini alpha beta ada ni. Alpha beta nampak negatif 2. So cikgu letak negatif 2. Okey, yang ni kena dapat cikgu tunjuk ni dulu Kita kena jadi cantik sikit sini. Cikgu akan dapat alpha beta tambah 3 alpha tambah beta tambah 9. Ini memang
kamu kena tahu sendiri. Sebab kita ada yang ni je. Kita cuma ada dua benda ni je. Alpha tambah beta, alpha beta. Okey, boleh nampak yang tu. So, alpha beta sama dengan apa? Negatif 2. Tambah 3, alpha tambah beta jadi negatif 1/2. Tambah 9. So, kamu boleh kira, kamu akan dapat jawapan 11/2 juga. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Belum lagi. Dia nak dalam bentuk equation, quadratic equation. Ingat cikgu cakap tadi apa? Bentuk sopo tadi macam mana? X kuasa 2 tolak X tambah po. Boleh? Boleh ke tidak? Okey. So, ini kita. Kita masuk je nanti. X kuasa 2 tolak 11/2. X salin balik semula. Po kita adalah 11/2. Okey, cikgu cantikkan sikit equation cikgu. Boleh nampak tak? Okey, kita fokus pada sini lah. Okey, cikgu akan dapat X kuasa 2 tolak 11/2 X tambah 11/2. Sekarang bentuk dia tak cantik tau. Kenapa cikgu cakap tak cantik? Ini bentuk dua tingkat. Cikgu nak jadi setingkat saja. So, cikgu darab semua dengan 2. So, cikgu akan dapat 2X kuasa 2 tolak 11X tambah dengan 11 sama dengan 0. So, itulah dia punya quadratic equation yang dia nak. Boleh faham tak ni? Ini ada rahsia-rahsia juga. So, cikgu dah tunjuk satu contoh. Kamu tolong cuba buat untuk yang bahagian B dengan C sendiri boleh. Sebab kita kesuntukan masa. Sebab kita nak masuk satu lagi je. Memang macam banyak kan? Tapi tak apa. Biar banyak tapi faham. Okey, kita terus pergi kepada inequality. Boleh? Inequality. Equality. Inequality, apa maksud yang kamu nampak? Inequality ni kita takkan jumpa sama dengan dah. Kalau ini adalah equation. Equation tu equal. Dia datang daripada perkataan equal. So, inequality bermaksud kita takkan jumpa dah ini. Ini tak ada dah. Tit. So, dia akan jumpa apa? Dia akan jumpa yang macam ni sahaja. Kurang, lebih, kurang atau sama. Besar atau sama. Yang ini sahaja kita akan jumpa. Boleh? Macam mana nak solve dia? Okey, kita akan teruskan kepada soalan. Ini soalan nombor 5 mungkin last kita punya subtopik hari ni. Boleh sama-sama fokus. Nanti kamu buat latihan. Kita bagi contoh yang supaya kamu nampak apakah itu MMAT. Jangan cakap susah sebenarnya kalau kamu follow dia jadi senang sebenarnya. Kamu buat satu soalan, buat macam ni je. Okey. So, dekat dalam buku teks ni, ni example number 5. Boleh tengok dalam buku teks ni semua contoh buku teks. Example number 5 muka surat 43. Kamu boleh buka page number 43 ini. Boleh tengok. So, dia ada inequality. Macam mana nak solve? Ini adalah kuadratik. Bila kamu darab nanti, kamu akan dapat kuasa 2 tau. Kamu darab nanti. Kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat kuasa 2. Itu yang pastinya lah. Okey, dia ada ajar graph, sketching method, number line method, table method. Okey, cikgu cuma biasa gunakan, nampak student ni lebih suka pada bentuk graph. Okey. Yang ni inequality memang ada form 3 ada belajar. So, kamu kena buat sahaja macam form 3 tu. Okey, apa kata kita buat dulu? Cikgu nak ajar kamu pakai ni saja. Yang ni tak payah paling belajar pun tak apa. Sebab dia pakai satu method pun dah cukup dah. So, 2x tolak 1. Cikgu salin dulu boleh? X tambah 4 besar X tambah 4. Okey, cikgu nak kembang dulu boleh? Kembang. Sebab dia kuadratik tau nanti. Yang kalau kamu mendengar rendah tu, kamu tak jumpa pun kuadratik sebenarnya. Kamu akan jadi X power 1 je kamu jumpa. Bentuk linear. So, this one kamu cuba kembangkan. Dia akan dapat 2x kuasa 2. Ini dengan ni, ini dengan ni, ini dengan ni, ini dengan ni. Ni kena tahu basic expand. Dikatakan 3. 2x kuasa 2 tambah 8x tolak x tolak 4. Cikgu salin balik semula. Cikgu bawa semua pergi sini. 2x kuasa 2. Ini akan jadi berapa ni? Tambah 7x, betul? Betul? Tolak 4. Cikgu bawa dia pergi sini semua. Tolak x tolak 4. Masukkan kosong. So, sebenarnya dia akan jadi macam ni nanti. 2x kuasa 2 tolak jadi 6x tolak 8. Ini basic tingkatan 3. Kamu kena faham yang ini. Boleh? Boleh ke tidak? Okey. Sekarang macam mana nak cari dulu? Okey. Untuk inequality, tolong cikgu. Boleh? Tolong cikgu. Sekarang ni, cikgu nak suruh kamu tolong. Inequality ni cikgu suka guna calculator. Calculator tahu kan? Cikgu ada ajar quadratic versus calculator. Kamu boleh tengok dekat situ. Ini penting juga. Kemahiran menggunakan calculator disebab dia mudah. Okey. So, kamu bila tekan calculator nanti, kamu akan dapat jawapan. A dia, kamu masukkan nilai 2. B dia 6, C dia sama dengan negatif 8. Nak tekan kalkulator, kena pastikan dia kosong dulu kat belah sini. Boleh? Betul, nanti kamu akan dapat jawapan dia. Tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan negatif 4. X sama dengan 1. Ingat dia kuadratik sebab tu dia ada 2. Kamu kena faham. So, macam mana nak tulis dekat bawah ni? Okey, cikgu bagi contoh. Okey, bawah ni nak tulis macam mana? Masukkan macam ni. X tambah 4.
Bila dia tolak, dia akan jadi tambah. Cuba tengok rujuk video cikgu. Quadratic versus calculator. Quadratic versus calculator. Okey, yang ni akan jadi x minus 1. Dia akan jadi macam ni. Okey, belum habis lagi. Kita nak gunakan graf. Apa yang sketch grafnya cikgu? Okey, inilah baru kaedah yang interesting dan sangat hebat sebenarnya. Okey, sekarang ni, kita tengok kita punya equation ni. Yang bawah-bawah sikit, yang ada bentuk kuadratik ni. Dia senyum ke sedih? Nah, beritahu cikgu, senyum ke sedih? Ni positif. Since dia adalah positif, dia adalah senyum. Kalau negatif, baru sedih. Lepas tu kamu tarik je macam ni. Okey, boleh nampak cikgu pada ni? Okey, kita punya jawapan ni tengok ni. Tengok ni semua. Okey, 1 nak letak dekat sini ke? 1 nak letak dekat sini. Negatif 4 nak letak dekat sini ke? Nak letak dekat sini. So, kita ikut macam pembaris lah. Ni 1. Boleh? Boleh nampak yang tu? Ini kaedah sketching. Kamu buat je. Ini tak ada markah pun dekat sketching ni. Dia nak jawapan dia sebenarnya. Okey, boleh? Boleh nampak? Okey, dah buat macam ni. Lepas tu nak buat apa cikgu? Okey, tengok dia, kepada dia punya sign kat sini. Kalau lebih besar, kita lorikkan yang atas. Kalau kecil, bawah kita tunjuk dulu. Okey? Ini maknanya dia besar, maknanya ambil yang atas. Ini kan tengah-tengah, maknanya kita punya had dekat tengah-tengah sini. Sini tengah-tengah ni. Kalau dia kata dekat positif, maknanya kita lorik yang atas. Kalau yang bawah, kalau dia kata kecil, kita lorik yang bawah. Lorik yang mana satu? Okey, tengok. Lorik yang betul-betul ya. Okey, sekarang kata atas, lorik yang mana? Lorik kat dalam ke? Jangan lorik kat dalam. Lorik dekat luar saja. So, jawapan dia sebenarnya adalah... Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Cepat, jawapan dia. So, jawapan dia akan jadi, sini X lebih kecil atau sama. Kita depend on the sign daripada awal ni. Kalau sama, ada sama dengan. So, negatif 4 dan satu lagi sebelah sini. Ini mewakili yang sini. Sini mewakili yang sini. X lebih besar atau sama dengan 1. Boleh? Boleh? Boleh faham? So, sekarang ni okeylah cikgu ubah sikit. X tambah 4. X tolak 1. Kecil pula cikgu macam mana? Okey, cikgu buat sini. Kecil. Kalau kecil macam mana? Dia senyum tadi kan? Sini negatif 4. Ini 1. Kalau dia kecil, maknanya kita lorik belah bawah. Kalau lorik belah bawah, kena lorik di dalam saja. Dia cuma itu je pilihan dia. So, jawapan dia boleh jadi X. Cikgu tunjuk sini, 1 negatif 4. Sebab dia dekat tengah-tengah. Ini rasanya boleh. Kamu boleh cuba lagi soalannya. Kamu akan dapat jawapan. Okeylah, mungkinlah ada yang tak faham. Mungkin cikgu akan tunjuk satu lagi soalan boleh? Satu soalan. Kuadratik ni cikgu ambil daripada latihan muka surat 44. Buku teks. Boleh tengok, kita ambil je random lah. Cikgu ambil nombor 11. 11A. Boleh? A soalan dia, 2x kuasa 2 lebih besar atau sama dengan x tambah 1. Okey, follow cikgu. Okey, sekarang nak buat apa? Cikgu buat susunkan dia jadi bentuk general dulu. Tolak x, tolak 1. Macam ni. Lepas apa yang cikgu akan buat? Cikgu cuba tekan kalkulator untuk mencari root dia. Boleh kamu tekan kalkulator tak? Kamu dah tengok video cikgu tu, boleh buat tekan kalkulator. Okey, A dia berapa tadi? A dia sama dengan 2. B dia sama dengan... A sama dengan 2. B sama dengan negatif 1. C dia sama dengan negatif 1. Boleh, kamu akan dapat jawapan. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 1/2. Ini kita akan dapat. Boleh nampak ini? So, tengok video cikgu tu, cikgu ada tunjuk. Cikgu cek sekali, double check. Ini 2, negatif 1, negatif 1. So, jawapan dia 1 dengan negatif. Betul-betul? 1 betul. Okey, betul. So, ini nak buat macam mana? Tengok video cikgu tu. Kita akan dapat macam ni nanti. X tolak 1. Ini wajib tulis ya. Sini akan jadi 2x tambah 1. Siapa yang tak faham kenapa jadi macam ni, boleh rujuk video cikgu Quadratic versus Calculator. Okay? So, jadi macam ni nak buat apa? Bentuk senyum ke sedih ni? Tengok ni. Yang mana satu nak tengok cikgu? Tengok yang ni. Ya, dia senyum cikgu. Cikgu buat macam ni. Cikgu buat satu dekat sini. Tengok, dia kata besar. So, besar nak lorik belah mana? Lorik belah sini. So, jawapan dia apa? Jawapan dia adalah X lebih kecil ataupun sama dengan negatif 1/2. X lebih besar atau sama dengan 1. Okey, ada yang tak faham lagi? Contohlah cikgu, contohnya equation dia negatif. Contoh ini dah settle Okey, cikgu bagi contoh. Contoh dia negatif. Sedih. Sini akan tetap sama juga, negatif 1/2. Sini akan jadi 1. Dia kata lebih besar. So, lebih besar nak lorik belah mana? Lorik yang atas. Atas daripada sini. Atas. So, lorik atas nak lorik mana? Lorik tepi ke? Tak payah. Kalau ada nampak curve ni, kamu lorik di dalam. So, jawapannya adalah X di antara ini. Kamu boleh tengok gambar balik. Okey. So, kita dah habis 2.1 insyaAllah. Nanti kita akan cuba buat latihan supaya kamu lebih nampak dan faham. Okey. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.